Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video yang kali ini ialah kita nak ulang kaji ataupun kita nak belajar tentang kepentingan azan dan juga iqamah. Kepentingan. Apa maksud kepentingan ni? Kepentingan ni maksud dia ialah kenapa kita kena azan, kenapa kita kena iqamah. Apa kepentingan dia? Kenapa kita kena buat macam tu? Okey. Baik. Yang pertama, kepada masyarakat. Apa sebab kita perlu azan supaya masyarakat itu dapat apa? Okey. Okey, baik. Yang pertama untuk masyarakat ialah untuk menjadikan masyarakat itu berdisiplin dan sentiasa menepati masa. Maksudnya bila kita ni azan, masyarakat akan tahu, okey, sekarang lepas subuh, sekarang lepas zuhur, sekarang dah lepas asar, sekarang dah maghrib, sekarang dah isyak. Maksudnya bila lepas subuh, okey, sekarang dah masa untuk kita buat kerja apa semua sampailah sebelum zuhur nanti sebab kita nak ready untuk solat zuhur. Bila zuhur pula baru okey, lepas zuhur kita buat kita ada kerja lain. Lepas zuhur kita nak makan. Lepas zuhur kita nak buat macam tu. Itulah pentingnya azan. Okey. Jadi kita ada satu lagi masa penentu masa tu. Kalau orang yang tidak ada azan, contohnya orang kafir, contohnya dia ada pukul 12, pukul 1, pukul 3, itu je dia ada. Kalau kita ada satu lagi penanda waktu itu, okey, bila kita nak jumpa lepas zuhur. Bila kita nak main lepas asar. Bila kita nak ulang kaji lepas maghrib. Macam tu. Faham? Jadi lepas tu azan ni juga dia akan menjadikan orang ini menepati masa untuk waktu solat. Contohnya dia nak solat zuhur, jadi bila dengar azan zuhur barulah dia solat zuhur. Kalau dia nak solat sebelumnya waktu zuhur tu tak boleh lah. Dia nak solat pukul 12, suka-suka hati pukul 12, tak boleh. Dia kena tunggu azan dulu menandakan masuknya waktu zuhur, barulah dia boleh solat zuhur. Solat zuhur tak semestinya pukul 1. Kadang-kadang dia boleh jadi pukul 12.40 pun boleh. Kan? Ada negara tu pukul 12 pun dah masuknya waktu zuhur. Sebab waktu solat ni dia bergantung kepada matahari. Matahari naik pukul berapa, waktu itulah masuknya waktu solat. Yang kedua, masyarakat akan bersatu padu dan saling memahami. Ini kepentingan azan dan iqamah. Kenapa bersatu padu? Supaya azan ni tujuannya untuk memberitahu waktu solat sudah pun masuk, dan juga bertujuan untuk memanggil orang datang ke masjid supaya boleh solat berjemaah bersama. Kan bila bersama-sama tu maksudnya orang bersatu padu. Kalaulah tak ada orang solat di masjid, semua orang tak nak pergi masjid, yang ni solat di rumahnya, yang ni dia solat di rumahnya di sana, yang ni solat sendiri di bilik, kan dah tak bersatu padu. Jadi bila tak bersatu padu ni, musuh-musuh Islam senang datang ke negara kita untuk menghancurkan ataupun merosakkan agama kita. Jadi maksudnya azan ni dia menjadikan kita ni bersatu padu. Yang ketiga, azan ni menyebabkan masyarakat ini sentiasa mengingati Allah. Dia tengah duk main, tengah tak ingat, tengah duk termenung apa semua, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia dengar orang azan. Dia teringat Allah. Dia teringat siapa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau orang lain, ada setengah orang tu bukan orang Islam, bila dia dengar azan dia rasa suka. Sebab apa? Dia kata azan ni menyebabkan hantu-hantu lari. Tahu pula dia. Kan? Jadi untuk orang Islam, menyebabkan azan ni kita akan sentiasa mengingati Allah. Cuba awak bayangkan kalau negara tu tidak ada azan, orang pun sampai lupa nak sebut Allah tu macam mana. Waktu tu akan berlakulah hari kiamat. Hari kiamat tidak akan berlaku bila mana selagi mana ada orang menyebut Allah. Sebab tu kita kena azan. Okey, azan bagi orang ingat Allah tu macam mana. Allah. Baik, yang seterusnya,
Kenapa kita kena azan? Untuk agama kita, supaya azan ni melambangkan syiar Islam. Syiar tu apa maksudnya? Syiar tu ialah lambang agama kita. Kalau orang Kristian contohnya, dia bunyikan loceng dekat gereja dia, ting ting, dia bunyikan loceng kan. Kalau untuk orang Islam buat apa? Azan lah. Azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Itulah lambang agama kita. Kita kena bangga dengan agama kita. Baik, yang kedua, memaklumkan kepada muslimin tentang masuknya waktu solat. Supaya kita nak bagi tahu, dah masuk dah waktu solat subuh. Dah masuk dah solat subuh, bangun. Ataupun waktu solat zuhur, dah masuk dah solat zuhur, berhenti dulu kerja, rehat dulu, semayang dulu, solat dulu, ingat Allah dulu. Itu maksudnya. Yang ketiga, seruan untuk muslim bersegera solat berjamaah di masjid atau di surau. Ialah untuk kita panggil orang supaya pergi solat di surau, di masjid, bukannya supaya solat sendiri-sendiri, seorang-seorang. Itu tujuan dia. Tujuan dia bila kita azan ni, yang pertama kita nak bagi tahu solat dah masuk. Lepas tu kita tunggu sekejap, dalam 10 minit, jom datang masjid, datang sini sembahyang, solat sama-sama. Dan yang keempat, apa tujuan dia? Mendapat pahala bagi muazzin dan orang yang menjawab azan. Pentingnya azan ni supaya orang yang mengalunkan azan itu dapatlah pahala, orang yang jawab itu dapatlah pahala. Free je Allah bagi. Senang kerja yang paling senang, tapi ganjarannya banyak. Allah, kita jawab azan, Allahu akbar, Allahu akbar, jawab tak sampai 10 saat, dapat pahala beribu-ribu kali ganda. Betul tak? Allah itu kan maha kaya. Jadi dia nak bagi hadiah dekat hamba-hambanya, bagi pahala. Senang aja buat kerja macam tu, dapat. Tinggal orang aja, kita je nak buat ke tak nak buat. Kalau yang tak nak buat tu, tak nak jawab azan tu, memang malas sangat, rugi sangat. Senang sangat nak dapat pahala, dia tak nak buat. Baik, apa kegunaan azan selain solat? Apa yang azan ni boleh digunakan? Apa yang kita boleh gunakan apabila azan ni? Azan ni untuk apa? Azan ni untuk apa? Yang pertama, ketika ditimpa musibah. Contohnya macam ribut taufan. Ribut taufan kan. Contohnya ribut taufan. Bila datangnya hujan lebat, sampai takutnya hujan lebat ni sampai nak runtuh rumah kita. Ataupun ada angin yang kuat sangat, ribut taufan datang, sampai nak tercabut rumah kita. Apa kita boleh buat? Berdiri di pintu dan kita azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Supaya apa? Supaya kita nak mengingatkan kepada angin tadi, kepada hujan tadi, bahawa ada Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang kuat. Takutlah kepada Allah, wahai angin, wahai ribut. Nanti dia orang akan reda. Ribut tu tiba-tiba akan slow, hujan tiba-tiba akan jadi renyai. Cubalah. Kalau tak percaya, awak cuba nanti. Satu masa nanti bila datangnya angin yang kuat sangat, bukan angin yang kuat biasa-biasa ni, yang angin tu yang tiba-tiba dia bunyi, takut, kita dengar pun takut. Macam nak jadi ribut je ni. Sebab itulah di negara orang putih, negara Amerika contohnya, selalu berlaku ribut taufan. Sebab apa? Sebab di sana tidak ada azan. Jadi selalulah rumah tiap-tiap tahun berlaku 2, 3 kali, 4, 5 kali ribut, sampai rumah habis musnah, kereta habis rosak, pokok habis tumbang. Itulah. Negara kita jarang berlaku macam tu. Yang kedua, menyambut kelahiran anak. Bila dapat anak lelaki, azan di telinganya. Jangan azan kuat-kuat sebab dia baby lagi kan. Satu hospital dengar, taklah. Azan pelan-pelan, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau anak perempuan, kita boleh iqamah. Okey, iqamah. Baik, yang ketiga, meredakan ketakutan. Contohnya ada orang kena rasuk hantu ke apa ke kat rumah tu, dia takut sangat kan. Dia takut. Ataupun baby tengah malam, pukul 3 pagi tiba-tiba nangis. Nangis melalak kan. Kita buat macam-macam. Tepuk tak nak tidur, tak nak berhenti, bagi susu pun tak nak. Apa lagi kita boleh buat? Cuba kita azan. Ustaz dah cuba banyak kali,
Nak ustaz kadang tiba-tiba tu pukul 3 pagi menangis, melalak macam tu, tak tahu apa pasal, dah tak tahu nak buat apa, azan lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus dia diam. Terus dia diam. Baik, yang keempat, sebelum memulakan musafir. Musafir ni maksudnya apa? Kita nak pergi ke satu tempat yang jauh, naik kereta ramai-ramai dengan family kita ke, pergilah ke, nak pergi melancong ke Langkawi ke mana-mana ke, naik terbang ke apa ke, jauh tempatnya tu. Maka kita boleh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, azan. Kita boleh azan sebelum musafir. Okey, baik, itu sahaja untuk video kali ini, kepentingan azan dan juga iqamah. Selepas ni ustaz akan bagi latihan kepada awak, jadi awak kena buat latihan itu. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.